بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم. إذا علت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنثى وذكر. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأما قدر السبق في الابتداء فقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر ابن الإمام أبي بكر الزرنجي رحمه الله تعالى أنه قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق. قال: وأما قدر السبق، adapun qadru as-sabaqi, qadar bagi as-sabaq, qadar bagi pembelajaran, fil ibtida'i pada ibtida'i as-sabaqi ataupun ibtida'i al-amri, ibtida'i al-amri fi talabi al-ilm. Setelah daripada bercakap tentang bilakah perlunya bermula satu-satu pekerjaan, yakni menuntut ilmu dalam bidang yang sedang kita bahas, musannif bercakap pula berkenaan dengan berapakah qadar yang perlu diambil oleh seorang pelajar dalam permulaan dalam menuntut ilmu. Adakah satu muka surat, 2 baris ke, 8 baris ke, berapa? Maka musannif mengatakan: wa amma qadru as-sabaqi fil ibtida', qadaran as-sabaq, yakni pembelajaran fil ibtida', pada permulaan dalam menuntut ilmu. Maka dia musannif mengatakan faqad kana Abu Hanifah, maka adalah Abu Hanifah rahimahullahu taala yahki, menghikayatlah oleh ia Abu Hanifah ani Syekh al-Qadhi, daripada Syekh al-Qadhi al-Imam Umar ibn al-Imam Abi Bakr az-Zarnuji, annahu bahawasanya Syekh al-Qadhi al-Imam qala, berkata oleh Syekh al-Qadhi al-Imam, qala masyayikhuna, berkatalah oleh para masyayikh kami, yanbaghi an yakuna qadru as-sabaqi lil mubtadi qadra ma yumkin dhabtuhu, sepatutnya, sayugianya, oleh bahawa adalah qadar pembelajaran bagi al-mubtadi. Apakah maksud al-mubtadi? Di dalam peringkat ilmu dan semua bidang mempunyai 3 martabat. Di sana ada al-mubtadi, dan di sana ada al-mutawassit, dan di sana ada juga al-muntahi. Para ulama memberi ta'rif, dan saya nukilkan daripada guru saya al-alim al-allamah al-Syekh Abi Sa'ud al-Judhi, mengatakan bahawasanya al-mubtadi huwa man la yuhassilu qadran min al-ilmi yakfih wa la yahtadi bihi li baqih. Al-mubtadi ialah orang yang mana la yuhassilu qadran min al-ilmi yakfih, tidak menghasilkan qadaran ilmu yang mencukupi, qadaran ilmu yang mencukupi, wala yahtadi bihi li baqih, dan dengan apa yang dia ada sedang ni, dia tidak boleh yahtadi bihi li baqih, bermakna dengan apa yang dia ada itu dia tak boleh buat sebagai penolong dia untuk dia membacakan perkara-perkara yang belum dia baca. Apakah maksudnya? Al-mubtadi, ilmunya itu tidak mencukupi, dan apa yang berada di dalam dada dia itu dia tidak boleh
menolong akan dia untuk membuat research, membuat kajian kepada perkara-perkara yang lain. Kerana itu dia mubtadi. Maksudnya dia masih lagi perlu kepada pimpinan sebuah guru yang mursyid. Itulah ta'rif bagi mubtadi. Dan di sana ada juga yang kedua, iaitulah al-mutawassit, pertengahan. Al-mutawassit dengan makna huwa allazi ataupun man yuhassilu qadran min al-ilmi yakfih wa la yahtadi bihi li baqih. Al-mutawassit dengan makna kata dia sudah ada ilmu yang mencukupi, namun dengan ilmu yang dia sedang ada itu tidak boleh dia buat petunjuk kepada baqi yang lain, perkara yang lain. Bermaksud masih lagi perlu kepada seorang guru untuk memimpinnya. Al-mutawassit mempunyai ilmu yang mencukupi, namun masih lagi perlu kepada guide. Contohnya, kalau kita buat misal mudah dalam kitab fiqh. Masalan, seseorang itu pada mulanya belajar Safinatun Najah, Al-Mukhtasarul Latif dan seumpamanya. Kitab-kitab yang kecil, yang nipis, itu mubtadi. Ilmu pun tidak mencukupi, dan boleh tak dengan ilmu yang dalam Safinah untuk membaca kitab-kitab, umpama kitab Syarhul Manhaj, membaca juga syarah membaca Allahumma salli ala Muhammad, Asnal Matalib, membaca syarah Al-Ghurar Al-Bahiyah dan umpamanya itu. Adakah boleh? Jawapannya tidak boleh, kerana tidak ada kemampuan. Adapun al-mutawassit juga mempelajari masalan Umdatus Salik, mempelajari Fathul Mu'in, mempelajari Al-Jawahir An-Naqiyah. Jadi ilmu yang dia ada itu sudah memadai, namun yang ada itu tidak boleh membawa kepada perkara yang lain. Tidak boleh mengetahui dengan apa yang ada itu akan perkara yang lain dengan diri sendiri. Tak bolehlah, tak cukup. Tapi kita ada juga yang namanya al-muntahi, yang mengkhatamkan minhaj dengan faham, yang mengkhatamkan manhaj dengan faham. Itu dipanggil al-muntahi. Bermaksud bila dia faham manhaj dan manhaj ini, dia boleh membaca kitab-kitab yang lain, boleh membaca kitab-kitab atas yang lain dengan sendirinya, walaupun dengan tidak ada guru, kerana ketika itu ilmunya sudah memadai. Walaupun sebenarnya ialah menuntut ilmu itu sampai ke kubur, takkan habis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan. Namun bermaksud di sini dia sudah muntahi, berada di penghujung. Namun para ulama masih membahaskan sebenarnya yang kita kata yang sebut minhaj dan manhaj itu ialah muntahi, sebenarnya ia ialah awal darajat muntahi. Bermaksud awal darajat muntahi dengan makna itulah anak tangga yang pertama dikatakan kita sebagai orang muntahi. Jadi bukan muntahi jugalah, seolahnya mubtadi dalam bidang muntahi. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, sepatutnya bagi mubtadi. Jadi mubtadi ini memang tidak ada ilmu yang asas, dan juga yang ada pun tak boleh dengan diri sendiri. Baik. Apa kata muallif? Yanbaghi an yakuna qadru as-sabaqi lil mubtadi, qadra itu maf'ul bagi yakun. Qadra seqadar ma yumkinu dhabtuhu, barang yang mungkinlah dhabitnya nyama, bil i'adati dengan mengulang, marrataini dua kali, bil rifqi dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut dengan makna kata dengan perlahan. Bil rifqi dengan lemah lembut, yakni perlahan, tidak gopoh-gapoh. Apakah maksudnya? Soalannya itu, berapa yang kita nak ambil, nak mula belajar tu, berapa banyak yang kita nak kena ambil? Maksudnya nak mengaji 2 baris ke 2 muka ke? Jawabnya, ambil belajar tu sepatutnya belajar dengan seorang guru qadra ma yumkinu dhabtuhu. Belajar dengan guru berapa kalimah, berapa huruf, sekadar
barang yang mungkin dhabtuhu. Dhabtuhu dengan maksudnya sini adalah hifzuhu. Kerana dhabit ada dua, dhabtus sadri dan dhabtu as-satri. Dhabit di dada dan dhabit di kertas. Namun di sini muradnya dhabtuhu ay hifzuhu. Nah, macam kita kata dhabit lah. Tak. Dalam matan Baiquniyah kata, matan al-Baiquniyah kata, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dhabtihi. Apa dia kata? Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Baik, jadi qadrus sabaqi lil mubtadi, berapa banyak? Qadra ma yumkinu dhabtuhu, dengan qadaran barang yang boleh hafalnya nyama dengan sebab kita ulang berapa kali? 2 kali birrifq. Masalan, kalau kita baca contoh masalan, boleh tak kalau kita baca sebanyak 7-8 kalimah? 7-8 kalimah tu, kalaulah anta baca dia sebanyak 2 kali, anta boleh hafal tak? Kalau anta boleh hafal 7 kalimah tersebut dengan 2 kali baca, maka itulah pembelajaran yang patut diambil oleh anta. Pelajaran yang patut diambil oleh anta. Maksudnya banyak tu je lah anta ambil, kan? Contohnya lagi, kalaulah setengah orang tu dia tak boleh 7 kalimah. Kalau 7 kalimah itu dia baca sebanyak 2 kali, dia tak boleh nak ingat. Maksudnya hafalan otak anta ni mungkin lambat sikit. Jadi anta kena kurangkan sikit. Contohnya 7 tak boleh, tapi kalau 5 kalimah, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Alhamdu. 5 kalimah ini kalau anta ulang baca sebanyak 2 kali, anta boleh ingat. 5 kalimah. 7 tak boleh, 5 kalimah. Maka anta belajar mula-mula sebanyak 5 kalimah sahaja. 5 kalimah sahaja. Belajar tu. Sebab itu para ulama menyebut ala talibil ilmi at-takrir la at-takthir. At-takrir la at-takthir. Bagi penuntut ilmu tu yang patut dia dahulukan ialah at-takrir. Ialah mengulang-ulang. Bukan at-takthir, bukan memperbanyakkan. Sebab itu nanti depan dia akan cerita bagaimana hifdhu harfain khairun min sama'i waqrain. Kita menghafal 2 huruf lebih bagus daripada kita membaca tu 2 muatan di atas unta. Maksudnya bagi penuntut ilmu tu jangan banyak mengaji, sepatutnya banyak mengulang. Itu yang asal bagi penuntut ilmu. Dia bukan banyak mengaji, tapi dia banyak mengulang apa yang dia mengaji dan dia mengkaji. Itu asal bagi penuntut ilmu lah. Ala talibil ilmi at-takrir la at-takthir. Bagi penuntut ilmu, awal-awal sekali ialah at-takrir, ialah mengulang-ulang, la at-takthir, bukanlah memperbanyakkan akan qadaran tersebut. Baik, jadi ini yang pertama sekali. Sebab apa musannif tidak menetapkan dengan 3 kalimah, 7 kalimah terus, 8 kalimah terus, 9 kalimah terus. Kenapa dia kata pelajar itu mula mengaji qadaran yang kalau dia baca 2 kali dia boleh ingat? Sebab uqulun nas mutafawitah. Kekuatan akalan manusia itu berbeza-beza. Ada orang yang sekali baca itu terus ingat. Ada orang baca berkali-kali pun tak ingat-ingat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini berbeza-beza. Seperti mana Allah Taala memberikan nikmat harta berbeza-beza, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kekuatan akal juga berbeza-beza. Kita ada di kalangan para ulama yang kuat hafalannya dengan sekali baca. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu orang yang kuat hafalannya. Ini asbab dalam buku
dalam buku-buku diceritakan, dalam kitab-kitab diceritakan, ini asbab barakah doa ibunya. Ibunya berdoa agar dikuatkan hafalan Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku nampak kalaulah penuh catatan itu sebesar bukit, nescaya aku boleh menghafalnya. Maksudnya sekali baca pun boleh ingat. Kan sampai setengah guru kata baca macam tu. Kalau dia baca tengok buku macam tu, nanti dia hafal semua. Terabak. Dia kena tengok satu-satu supaya dia boleh hafal. Itu Al-Imam Syafi'i. Begitu juga